filem Star Wars Rogue Squadron termasuk trilogi filem Star Wars Rian Johnson telah pun dicancelkan. Good riddance. Fuck off. Menurut parknews.com, pengarah Patty Jenkins dan Rian Johnson diura-urakan telah meninggalkan projek filem Star Wars mereka kerana perbalahan kreatif dengan pihak Lucasfilm. Quote daripada Park News mengatakan, top filmmakers are dying to make a Star Wars movie until they sign on and experience the micromanagement and plot point by committee process. Patty Jenkins wasn't willing to dick around. Memandangkan presentation Lucasfilm bagi Star Wars ketika acara Disney Plus Day 2 minggu lepas agak sedikit dan hamba, kita hanya dapat klip behind the scenes siri Kenobi. Adakah kontrak Kathleen Kennedy tidak patut diperbaharui dan sebaliknya dia harus dipecat daripada mengurus franchise Star Wars? I mean, filmmaker lari lah, filmmaker tak dapat final cut lah. What the fuck weh? What the fuck Kathleen Kennedy? What have you been doing for 5 years? So, bincangkan. Kita mulakan dengan kaki Star Wars kita, Wan Muhammad. Silakan. Sepatutnya dia kena pecat lama dah. Tapi aku tak tahu kenapa ada ura-ura mengatakan nak tambah 3 tahun lagi. But I hope it's just rumour lah. Bagi pendapat aku, the choice of direction untuk Rian Johnson aku tak nak komen sangat. Tapi untuk Patty Jenkins ni, I think choice untuk dia ambil tu Rogue Squadron tu dah salah tau. Sebab kita tengok apa jadi kat WW84. Plot ke laut, semua ke laut, hanya dari segi visual saja. Visual je pun macam tak So, the initial decision of choosing the director pun dah salah. And then kalau kita tengok sequel dulu, apa yang Kathleen Kennedy buat, dia choose the director dan lepas tu dia tak ada clear roadmap macam apa Abang tadi cakap tu, untuk ke mana sequel yang akan pergi. Dia bagi untuk setiap satu episod in the trilogy a different director. Lepas tu, bila ada 3 kepala otak kat situ, lepas tu dengan Kathleen Kennedy punya kepala otak nak masuk, you tak ada satu ketua yang buat keputusan macam Kevin Feige dalam Marvel. So, benda tu jadi haywire. And then, kau tengok episode 7 wanna go different direction, 8 wanna go different direction, and 9 suddenly nak go different direction. Colvin Trevorrow merajuk, kau bawa Abrams balik, dia pergi direction dia balik. So, Patty Jenkins ni, aku rasa mungkin Kathleen Kennedy lah, ni teori beza aku, dia mungkin nak bertaubat. Lepas tu dia kata, aku tak boleh bagi independent sangat. Lepas tu dia nak buat micromanagement pula. Tetapi as we know, ketika dia ni dia bukan filmmaker, dia hanya producer atau apa. So the way that she want to fix thing mungkin berlainan sikit dengan apa yang filmmaker nak buat. Which is kenapa kau kacau banyak sangat, nanti sampai benda pun tak boleh buat. So that's why Patty Jenkins bengang, lepas tu ura-ura dia nak belah sebab benda tersebut. Ni aku just nak bagi aku punya apa kita pun nak sedapkan hati lah yang ketika dia ni nak bertaubat. Tapi kalau bagi pendapat aku sebenarnya buang ketinggalan dia ni dua-dua, and Patty Jenkins was not supposed to be chosen in the first place. And then kalau aku nak komen juga pasal Disney Plus punya day, aku memang sedih pasal Star Wars actually. Kau bayangkan kita orang anticipate Disney Plus day is a day where you need to convince your investor, and people akan compare dengan DC fandom tau. DC fandom yang kita duk kutuk-kutuk lebih BVS, diorang ada betul-betul ada pengacara, lepas tu diorang panggil dia punya pelakon, walaupun Batwoman yang sampah tu dia panggil juga pelakon, dia suruh introduce kan apa pasal Batwoman ni. Maksudnya dia put their heart and soul to promote their product. Kalau kau tengok Disney Plus Day, even Marvel pun sama. Title card Twitter. Macam tu je ke? Berarti lebih aku pun ada status juga, aku panggil kita pun buat tahun ni Buzz Pop Day, lepas tu umur benda-benda macam tak payah, maknanya kau buat tiap-tiap hari je ni kan. So come on Disney, kau ada bajet besar-besar, kau panggil Disney Plus Day. And then you also saying that you don't want to go to SDCC dan dia Comic Con atau apa, but you didn't make the hype too good. Aku ada tengok channel Neurotic Neurotic ni, aku tahu dia ada kontroversi lah, tapi dari segi apa dia cakapkan pasal berita, dia kata Disney Plus Day sepatutnya benda tu untuk kau convincekan investor. Dia tunjuk Disney punya ni, Disney punya saham tak ada bump satu pun. Macam tu ada turun sikit. So, apa yang ni, aku rasa investor pun ataupun pemain saham pun macam dia tak convince because you just give a title card, you give a trailer, which every studio did that. Kau tak ada macam, okay ni kita nak buat ni, ada pengacara cakap, dia convince sekali lagi apa cerita ni pasal apa. And then when you see Star Wars only Kenobi sahaja yang dikatakan, suka pun kita tak dapat revelation dekat dalam Disney Plus Day. So, I think this is a very bad lah. Kathleen Kennedy maybe, on Marvel adalah juga, at least Marvel adalah dia punya plan. But for Star Wars only Kenobi, and itu pun behind the scene dengan concept art, aku rasa memang sampah lah. Sorry lah Kathleen Kennedy. I think your time has come. Kalau nanti ada Disney Investor Day,
Kalau ada proposal untuk letak di 3 tahun tu, I think it's a political move sebab kroni-kroni diorang. But I hope that janganlah buat, because kita tengoklah, aku bagi kau satu analogi. Sekarang apa yang berlaku kat negara kita, ada satu parti duk clinging dengan orang tu, tapi orang tu yang akan menarikkan dia orang semua jatuh. Kami menang kat sini, kena kat situ, dekat dunia macam ni. Sama macam ketingkan diri ni. Kau letak dia kat situ, kat Lucasfilm, kau tengok semua benda yang dia buat lama-lama, dia akan tarik. Walaupun ada Boba Fett, walaupun ada benda-benda yang lain, kalau ketingkan diri dekat situ, dia macam kanser yang pelan-pelan kerosak aku akan tarik keluar. So I think buang je lah untuk cerita semua Lucasfilm, semua fandom semua. Tolonglah buang, jangan sambung 3 tahun. Aku tak faham dari segi bisnes tu, aku tak faham. Okay, tu je. Pada aku personally, aku rasa taken aback by Disney Plus coverage untuk Star Wars pasal they have so many things in production right now. Kau ada Kenobi the series, kau ada Andor the series, you have Mandalorian season 3. Takkan tak ada sizzle reel ke, tak ada teaser ke, kimak korang tak boleh. Come on guys, come on. Okay, kalau aku nak teori Brazil lah, mungkin Ferris akan refine balik. Aku rasa Kathleen Kennedy so focus on the High Republic until he forgot that she is the one that kena oversee all this timetable lah. Timetable macam, we call that planning. Okay, ni kau kena keluar season real, kau keluar ni. Tapi sebab dia tak inform dekat benda-benda lain, sebab dia fikir pasal diri dia je. So macam, Disney Plus Day. Kita nak tunjuk apa lah. At least Kevin Feige, kita ada benda ni kan. Korang tak ada buat ni pengacara. Kita update Twitter je lah. At least ada tau. Ini Sawas yang kuasa. Even, I forgot. Teaser 30 saat pun dah cukup dah. Kau dapat tengok She-Hulk sikit, kau tengok Miss Marvel sikit, Moon Knight. Yes. Ini macam, because she's so focused on High Republic. And then, I think, I don't know what I'm gonna say. High Republic dia pun tak ada cakap apa-apa. Aku macam, inilah. Aku tolong. Okay, Ferris, dari segi production kan, a penerbit should not be micromanaging ataupun bagi, bagi plot points kan. That's not a job of a penerbit kan. What the fuck is happening in Lucasfilm right now? Silakan. Ini bukan salah Kathleen Kennedy, ini salah George Lucas sebenarnya. Sebab siapa suruh dia jual? Terpakar. Tapi betul juga. Tapi terpakar. No. I mean, from a George Lucas point of view, dia dah tua, so so dia jual lah property Star Wars dekat Disney. But my argument, to strengthen my argument, George Lucas is still alive. Kau dah jual lama-lama, I think he still can work. Back to micromanaging is actually normal lah. It's really normal. I mean, even I have worked people who micromanage, I also micromanage. But this is a big company, so I think you micromanage too much. Tapi inilah akibatnya orang kalau fikir duit dulu sebelum content, Macam George Lucas terbalik, dia fikir content dulu sebelum duit. Kalau tidak, tak adalah dia letak dia punya island dekat San Francisco. So selagi George Lucas and the shareholders kat Lucasfilm tak fire Kathleen Kennedy, selama itulah kita akan ada melarat semua masalah-masalah macam ni, Speaking of Patty Jenkins' choice for Rogue Squadron, last Saturday keluar Wonder Woman 84. I saw first time on HBO Asia. Macam sial saya filem tu. Aku macam alah, apa benda kau buat? Tak ada orang cakap apa? Tak ada arahan langsung, tak ada arah nak dituju. Tak ada. What are you trying to do? Dengan Steve Trevor kau mati macam tu, kau cium belakang tembok apa? Tentu. Tentu kau nak mati kepada Steve Trevor. And she raped that guy, okay? That guy that was Steve Trevor was raped for a week. Anyway, Wonder Woman 84 aside lah, do you think Kathleen Kennedy will be renewed contract dia for another 3 years? Pasal kabel dia besar kan, husband dia Samadi kan dekat Hollywood. Dia pun Samadi. The husband is Frank Marshall, who started out as Indiana Jones punya production manager, then become producer, then did a lot lah. Banyak lah. Okay, kalau kau cari kat YouTube, there's dekat Force Awakens punya premiere, there's this short botak guy that said to George Lucas, I'm going to Trump your movie. Lepas tu George Lucas lawan balik. There's a short botak guy. That's the husband. That's Frank Marshall. Kau cari kat YouTube. I think she's going to continue on. Ni tak boleh lah.
orang-orang yang nak tengok cerita yang best akan rasa macam sedih lah sebab dia carry on. But I don't want her to carry on, but I'm trying to play defense sikit Katakan aku defend Kathleen Kennedy kan. Kathleen Kennedy katakan on the brink nak kena pecat kan. Lepas tu dia tunjuk resume. I have all these successes. This box office, ini modal, ini untung. Ini modal, ini untung. Ini modal, ini untung. The shareholders will look at that way. Okay, boleh lah. You did modal, you did untung. Modal, untung. You renew. You know? So if she ever gets fired, she will claim that one lah. Which is factually correct. But we don't want her because she doesn't know how to control the creative part. But eventually I think she will get renewed. We cannot do about it lah. That's the business. Money comes first. Unfortunately. Money comes first. Yeah. Alright, so kita ada 2 komen daripada penonton di rumah. Pertama, Ikwan Mat bertanya, ada replace dengan projek lain ke? Tak. Diorang cancel je. Diorang dah cancel Game of Thrones writers punya Star Wars trilogy, gone. And then diorang dah cancel Rian Johnson Star Wars trilogy film, gone. Patty Jenkins Rogue Squadron, gone. So semua filem yang Kathleen Kennedy umum selepas Rise of the Skywalker sekarang gone. Yang hidup untuk Star Wars sekarang hanyalah siri-siri TV dia, Mandalorian Season 3, Star Wars Andor, Star Wars Kenobi. So semua ni bukan usaha Patty Jenkins tapi usaha Jon Favreau dan Filoni. Dave Filoni. Dave Filoni. So apa hala tuju filem sekarang dah tak tahu ke mana dah. It's quite worrying for Star Wars. Kalau aku nak tambah kan, ini semua bahana dia pecat Gina Carano bro. Tak ada sebab pun kau pecat dia ke tak. Kau pecat kan, dia mesti berdoa tu. Woke sangat kan. Itulah, aduh. Okay. Maybe I mean the Rogue Squadron was from a video game, right? It was a video game, it was a comic book series, it was a novel series. Okay. So it was everything lah. Right. Yeah. So it was Legends that was going to be made canon. So that was pretty cool. Tapi unfortunately nak pergi mat. Dah tak tahu hala tuju ke mana. Dan Ian Wayne menjawab, hala tuju filem Star Wars jatuh ke laut. Janganlah. Aku sakit saya bila dengar tu. Tapi aku kena hadap. Aduh. Kita kena tunggu Disney Investor Day 2022 first quarter, sometime in January or February. Kita tengok macam mana. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.